Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dapat menyambung balik secara bersemuka kuliah kita di masjid ini. Mudah-mudahan peluang yang diberikan oleh Allah ini dimanfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kita akan sambung bacaan pada bab yang ke-30, hadis 60. Bab ke-30, hadis yang ke-60, iaitu bab birrul aqrab fal aqrab, berbuat baik kepada sanak saudara ataupun mengutamakan sanak saudara di dalam kebaikan. Bab ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi SAW meletakkan keutamaan ataupun didahulukan ahli keluarga dan sanak saudara yang mempunyai hubungan silaturahim dengan kita dalam melakukan kebaikan atau kebajikan. Maksudnya, bila kita nak melakukan sesuatu kebaikan atau kebajikan, kita mengutamakan, mendahulukan ahli keluarga dan sanak saudara berbanding dengan orang yang tidak mempunyai hubungan silaturahim. Nanti kita akan baca hadis-hadisnya. Hadis yang pertama daripada sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Kariba, sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis nombor 60, sesungguhnya Allah mewasiatkan kamu agar berbuat baik kepada ibu-ibu kamu. Kemudian dia mewasiatkan kamu agar berbuat baik kepada ibu-ibu kamu. Seterusnya dia mewasiatkan kamu agar berbuat baik kepada bapa-bapa kamu. Selepas itu dia mewasiatkan kepada kamu agar berbuat baik kepada sanak saudara kamu. Disebut dalam ni bi ummahatikum. Ummahat, ibu-ibu kamulah. Kemudian disebut lagi ummahatikum, ibu-ibu kamu. Didahulukan ibu sebanyak 2 kali di dalam hadis ni. Kemudian bi abaikum, jamak kepada perkataan bapa-bapa kamu. Kemudian bil aqrab fal aqrab, yakni kepada ahli keluarga yang paling dekat dan hampir, yakni keluarga yang ada tali silaturahim. Okey, itu hadis nombor 60. Sebelum kita pergi pada huraian ataupun pengajaran hadis, kita baca juga hadis yang kedua, hadis 61. Kita baca dahulu teks hadisnya, kemudian kita tengok pengajaran hadis. Kalau kita tengok hadis yang ke-62 ni, 61 ni,
Daripada Musa bin Ismail meriwayatkan kami, beliau berkata, Al-Khadraj bin Uthman Abul Khattab As-Sa'di meriwayatkan kami, beliau berkata, Abu Ayyub Sulaiman selaku hamba yang dibebaskan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an mengkhabarkan kepada kami, katanya, Abu Hurairah radhiyallahu an telah datang kepada kami pada petang Khamis, malam Jumaat, lalu berkata, aku menyeru orang yang memutuskan tali silaturrahim yang berada di kalangan kita untuk bangun berdiri. Kata Abu Hurairah, siapa yang ada di kalangan kita ini yang bersikap, bertindak, memutuskan silaturrahim, sila bangkit. Namun tidak ada siapa yang berdiri, sehinggalah Abu Hurairah mengulanginya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba 3 kali dia ulang, tak ada siapa yang sahut, tak ada siapa yang bangkit dalam majlis itu. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang sudah 2 tahun memutuskan hubungan dengan ibu saudaranya. Dalam bahasa orang utara, mak menakan, sebelah bapa. Mak menakan ni dia ada sebelah mak, dia ada sebelah bapa. Kalau Arab dia ada perbezaan, dia ada ammun dengan khalun. Kalau kita nak sebut ammun, khalun tu dia merujuk kepada sebelah ibu, sebelah bapa. Tapi dalam bahasa kita ni dia sebut maklum, mak ngah apa tu tanpa ada beza lah, kan? Kita tanya, ni mak menakan saya belah mana? Ini belah bapa saya. Artinya dia adik beradik kepada bapa saya lah. Pemuda itu berkata, pemuda itu pergi menemui ibu saudaranya. Lalu ibu saudaranya berkata, wahai anak saudaraku, apakah yang telah membuatkan engkau datang ke sini? Lantas pemuda itu menjawab, tiba-tiba dah 2 tahun tak mai bertemu, tak mai berjumpa, tak mai bertanya khabar. 2 tahun dah dia putuskan hubungan silaturahim dengan mak menakan dia ni, dengan ibu saudaranya. Tiba-tiba dia mai. Terkejut kawan tu. 2 tahun dah tak ada suara muka, tak ada tanya khabar, tak ada apa-apa hubungan, tak ada apa-apa kaitan. Tiba-tiba dia muncul. Lalu ibu saudara tu tanya, ada sebab apa? Apa punca? Kenapa tiba-tiba engkau datang? Kata pemuda tersebut, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seperti di atas tadi. Seterusnya ibu saudaranya pula berkata, kembalilah kamu kepada Abu Hurairah, lalu tanyalah mengapa beliau berkata sedemikian. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan anak Adam dihadapkan kepada Allah pada setiap petang Khamis, malam Jumaat, tetapi dia tidak menerima amalan yang dilakukan oleh orang yang memutuskan tali silaturahim. Nampak tuan-tuan? Kata Abu Hurairah, dia dengar Nabi SAW sebut satu ancaman. Suatu ancaman lah, suatu amaran keras, sehingga menyebabkan pemuda tadi ni bertaubat. Terus pergi jumpa balik mak menakan dia, jumpa balik ibu saudara dia, iaitu Allah menolak dan Allah tidak menerima amalan yang dilakukan oleh seseorang yang memutuskan silaturahim. Sehinggalah dia bertaubatlah. Dan cara bertaubatnya, dia memutuskan cara untuk bertaubatnya, dia menyambung baliklah. Sehinggalah dalam bahasa yang mudah kita faham, amalannya akan diangkat dan diterima oleh Allah, sehinggalah dia menyambung balik tali yang putus tadi. Okey. Kemudian hadis yang terakhir pada pagi ini, hadis yang terakhir 62. Hadis 62. An Ibn Umar, daripada Abdullah ibnu Umar, yang mana Abdullah ibnu Umar sebut
ma anfaqa ar-rajul ala nafsi wa ahlihi yahtasibuha illa ajrahu Allah Ta'ala fiha wabda biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrab wa in kana fadlan fanawil. Ini hadis yang menjadi kita panggil inti ataupun topik yang kita nak sentuh lah. Kata Abdullah ibn Umar, mana-mana lelaki atau wanita lah kan, tapi dalam isu nafkah ni dia balik pada lelaki lah. Mana-mana lelaki yang mengeluarkan nafkah, menginfakkan nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Dia mula dengan diri sendiri, lepas tu keluarga, dengan niat apa yang dia berikan itu semata-mata kerana Allah, Allah akan membalasnya di atas apa yang dia belanjakan. Kemudian Abdullah ibnu Umar sebut, wabda biman ta'ul, mulakan. Ini dia panggil priority, susunan. Kita nak mula atau kita nak utamakan siapa. Sebab itu tuan-tuan, kita akan tengok nanti ada golongan yang diletakkan sebagai kumpulan yang pertama, yang paling afdal untuk kita bagi sedekah berbanding dengan kumpulan yang lain. Dari sudut susunan tu ada maqam dia, ada peringkat dia, ada beza tang pahala tu, untuk mudah kita faham. Mulakan dengan diri kamu, kemudian wabda biman ta'ul, kemudian mulakan dengan ahli keluarga yang di bawah tanggungan kamu. Jika ada lebihan, fa in kana fadlan, jika ada kelebihan, ada lebihan, maka diikuti pula dengan ahli keluarga yang terdekat. Mula dengan diri kita, lepas tu bagi pada ahli keluarga kita yang paling kita tanggung lah. Ini anak bini kita, anak isteri kita, mak bapak kita. Di dalam perbincangan para ulama, sekejap lagi kita akan sebut sikit. Mak bapak ni tak wajib anak tanggung. Mak bapak ni tak wajib anak bagi nafkah, melainkan dalam dua keadaan, dua syarat. Kalaulah bapa atau mak kita tu dia duduk dalam dua syarat tu, anak kena tanggung. Ini disebut di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, seperti ada di dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Siapa bapa yang mak yang anak dia ni dia kena bela, contohnya saya ni wajib bagi makan, tanggung anak dan bini. Anak dan bini. Mak bapak tak wajib. Tak wajib. Tapi dari sudut prioriti, kita pilih yang paling dekat lah. Mak bapak ni dia jadi wajib, jatuh wajib pada anak tu untuk tanggung apabila dia memenuhi dua syarat. Itu anak tu kena take over lah. Dalam arti kata lain, kalau anak tu tak bagi nafkah pada mak bapak tu, taklah berdosa. Kan? Tambah macam tuan-tuan ni yang kaya raya tersenarai dalam 10 terkaya di polis depan semua ni, tak gaduh ni, tanggung nafkah lah. Tapi ada kriteria dia. Okey. Hadis ini tuan-tuan dan juga hadis-hadis yang kita baca tadi ni, menunjukkan apa? Secara umumnya kita pergi kepada pengajaran hadis. Secara umumnya apa? Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mendidik umatnya untuk memberikan keutamaan kepada ahli keluarga, sanak saudara yang mempunyai hubungan silaturahim di dalam melakukan sebarang bentuk kebaikan dan kebajikan. Artinya dalam benda-benda yang bersifat kebaikan ni, sedekah ke, ziarah ke, apa sahajalah, mesti didahulukan
orang yang ada tali persaudaraan. Kita akan tengok sekejap lagi beberapa dalil yang mana sahabat-sahabat ni diajar oleh Nabi bagi pada anak, bagi pada ahli keluarga. Nampak? So ini kadang-kadang terlepas pandang. Kita ni tuan-tuan, wallahu a'lam, ada dua situasi lah. Ada dua situasi. Satu, dia ini baik dengan orang luar, tetapi dia tidak baik dengan ahli keluarga. Dia mungkin pemurah. Yang lagi teruk ni, ada yang pemurah dengan kucing, pemurah dengan binatang dia, tapi dia tak berapa nak pemurah dengan anak bini dia. Ada yang lagi teruk, dia pemurah dengan kawan-kawan dia, tapi dia kedekut baik dengan bini dia. Ini tak betul lah. Mungkin kerana nak makan puji. Kalau dia bagi dekat bini dia, mungkin tak puji sangat. Mungkin bini dia tak kata apa. Tapi kalau dia bagi makan orang, mungkin orang puji. Baguslah lelaki hang, duk idak belanja kami ya. Dia tu jenis makan puji. Dia belanja hampa puji dia. Tapi kalau hampa mai duduk di rumah kami ni, mai jadi bini dia, baru ketahuan. Ada orang macam tu, disayat tak ada? Disayat tak ada? Semua alhamdulillah. Tapi nak bagi taunya, ini suatu tindakan yang bertentangan, tak kena dengan cara yang sepatutnya. Sepatutnya kita ni kena terbaik, paling pemurah, paling mudah, paling ihsan dengan anak bini kita, adik-beradik kita, kaum keluarga kita. Ini ajaran sunnah. Okey. Dalam saya kita cerita tu. Ini orang perempuan tanya, tapi tak apa saya kita. Tapi saya nak cerita yang ni dulu. Okey. Antara dalilnya, pasal itu dia kata tadi, mulakan dengan diri kita. Okey. Ini juga apa sebab? Okey. Dalam hukum kebaikan atau pemberian ni boleh dipecahkan pada dua kategori. Yang ni dalam bab yang lain pun sama juga. Iaitu satu dia panggil wajib lah. Amalan wajib. Sedekah wajib. Kan? Sedekah wajib apa dia? Nafkah lah. Pemberian yang wajib, zakat, nafkah. Satu orang tak bagi nafkah anak bini, tapi dia pergi sedekah di masjid. Kena. Bagus ya? Bagus dia ni, anak bini dia tak makan, tapi masjid tiap-tiap Jumaat RM20-50. Itu bukan bagus. Itu tak ketahuan. Anak bini dia tak nak makan, tapi dia pergi sedekah di masjid. Ini tak betul. Wabda' biman ta'ul. Sebab itu bila kita dapat sesuatu rezeki, siapa orang yang pertama? Kita dulu. Diri kita. Lepas tu, anak bini kita. Ini dia panggil bahagian yang disuruh. Sebab itu kalau tengok dalam hadis yang pernah kita baca, orang yang mendapat hujan daripada langit, yang turun hujan di kebun dia sebut apa? Dia kata bila dia tuai sahaja tanaman tu, sampai Tuhan hantar hujan khas untuk kebun dia. Kebun orang lain tak dapat hujan tu. Bila dia tuai saja tanaman tu, 1/3 bahagian yang pertama dia dah reserve. Portion dia tu, bahagian 1/3 daripada hasil tuaian tu, dia dah tolak siap-siap. Nombor 1 untuk siapa? Untuk dia dengan anak bini dia dulu. Lepas tu nombor 2, dia buat modal untuk tanam balik. Lebihan tu baru dia pergi bagi dekat orang miskin. Dia punya belanjawan tu tepat. Ini yang sepatutnya kita amalkan. Jadi bagi makan anak bini lebih besar pahala dia daripada kita bagi makan orang luar asing. Pasal apa? Dari sudut apa? Daripada aspek apa? Dari sudut aspek amalan wajib. Okey. Beri makan pada anak bini besar pahala, pasal yang tu benda wajib. Benda wajib pahala dia lebih besar. Tuan-tuan jamu saya makan dapat pahala? Dapat pahala? Dapatlah.
Kan? Tapi pahala sunat. Bagi makan anak bini pahala wajib. Dia tahu ustaz pergi mana begini? Tak ada pergi mana. Jom saya belanja roti canai. Dia pun bawa ustaz pergi makan roti canai. Cukup 2 biji? Cukup. Lepas tu dia pun start motor balik. Tak bungkus kat bini dia. Oh, ini tak bagus. Melainkanlah kalau bini dia jenis masak ke apa kan. Kita pun tanya, tak bungkus kat bini ya? Dia pikir diri ya, besar panjang lah. Kan kita nak tolong fikir. Yang dekat kita ni dia tolong. Bukan dia menikah dengan kita. Betul kan? Ini sebenarnya tak betul lah. Saja saya sebut bagi-bagi ni. Okey. Balik pada hadis kita. So tuan-tuan, hadis ni juga disokong oleh beberapa hadis yang lain. Sebab itu tuan-tuan, apa pun kita mesti tengok. Mana-mana amalan yang wajib kita dahulukan. Lepas tu baru kita pergi amalan sunat. Bukan sahaja bab ni, bab lain pun tengok yang tu wajib, yang tu lebih utama. Kemudian tuan-tuan, ada juga hadis lain yang menyokong hadis kita ni, antaranya hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Pasal apa dia suruh kita dahulukan ahli keluarga? Hadis ini ada jawapan dia. Nabi SAW sebut, duit yang kamu belanjakan di jalan Allah dengan duit yang kamu bagi untuk membebaskan hamba abdi, dengan duit yang kamu beri pada orang miskin, dengan duit yang kamu bagi kepada ahli keluarga. Nabi sebut 4 benda. Duit jalan Allah, duit bebaskan hamba, duit bagi ke orang miskin, dengan duit yang bagi dekat ahli keluarga yang ada silaturahim, nak bini kita, adik-beradik kita apa semua. A'zamuha, yang paling besar, duit yang bagi pada ahli keluarga. Daripada 4 jenis tadi ni, yang paling besar duit yang bagi pada ahli keluarga. Kemudian tuan-tuan, kita tengok juga, ada seorang sahabat nama Abu Talhah radhiyallahu an, yang mana dia ni ada satu kebun. Dia banyak kebun lah, tapi dia ada satu kebun yang paling dia suka. Yang paling dia suka nama Bayruha. Abu Talhah ni ada satu kebun. Kebun dia banyak, tapi the best kebun dia tu Bayruha. Dia nak wakaf, dia nak sedekah kebun ni. Kebun yang paling baik ni pasal ada ayat Allah Ta'ala sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah kata tak dikira, tidak mencapai darjat kebajikan sehinggalah hatta tunfiqun mimma tuhibbun, kamu bagi benda yang kamu paling sayang. Dia dengar ayat ni, dia buat keputusan nak wakaf Bayruha tu, kebun yang paling dia sayang, yang paling elok. Kebun tu katanya duduk depan masjid, Nabi duduk pergi minum air apa semua, dia nak bagi yang tu. Tapi saya bukan cerita hak nak bagi kebun tu, bukan cerita yang kata Abu Talhah tu. Nak ceritanya respon Nabi. Nabi kata apa tuan-tuan? Okey. Nabi SAW, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bila dia nyatakan hasrat dia, nak wakafkan kebun tu atau nak infakkan kebun tu, nak sedekah kebun tu, Nabi kata, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Pada pandangan aku, aku rasa, pada pendapat aku, lebih baik engkau berikan, engkau serahkan, infakkan. Asalnya dia nak bagi pada ni lah, nak bagi pada Baitul Mal pada Nabi lah. Tapi Nabi kata pada pandangan aku yang terbaiknya, yang paling bagusnya, yang paling eloknya, engkau berikan kepada ahli keluargamu. Ahli keluargamu. Pasal ada ahli keluarga dia yang susah. Dalam hadis ni, dia pun ikut Nabi SAW punya pandangan. Eloklah pandangan Nabi, dia pun setuju. Dia bagi kepada Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit. Dia bagi kepada Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit, yang mana dua-dua ni
kaum keluarga dia, adik-beradik dia, ada hubungan dengan dia, kena-mengena dengan dia, dia pun bagilah. Sebab Nabi cadang tadi, pergi bagi ke ahli keluarga. Kata Al-Imamun Nawawi rahimahullah, memberi sedekah kepada ahli keluarga yang lebih afdal, pahalanya lebih baik dan lebih besar berbanding kita memberi kepada orang yang tidak ada hubungan tali silaturahim dengan kita, jika ahli keluarga itu berhajat kepadanya. Tambahan pula kata Al-Imamun Nawawi, keluarga kita ini perlu diraikan hak mereka kerana mereka mempunyai tali silaturahim walaupun hubungan itu jauh. Dia kata berdasarkan pada kisah Abu Talhah tadi dan kita hadis yang kita baca, Nabi kata mulakan dengan keluarga, lepas tu adik-beradik yang paling dekat, adik-beradik yang paling dekat, lepas daripada tu kalau lebih baru pada orang luar asing. An-Nawawi kata pasal ada silaturahim di situ. Sebab itu tuan-tuan ulama bincang, kalaulah kita ada jiran tetangga, jiran kita tu pula ada banyak jenis, satu jiran yang Islam, satu lagi jiran yang kafir. Jiran yang Islam dia ada dua kaitan dengan kita, maksudnya dia lagi dekat lah. Satu, dia ada persaudaraan Islam, kita dengan dia berkait pasal apa? Pasal sesama Islam. Yang tu kafir. Yang kedua, dia jiran kita, ada dua kes. Kafir tu ada satu kes saja, iaitu jiran, tapi agama tak sama, tetap kena buat baik pasal dia ada hak jiran. Yang ni hak jiran dengan hak sesama Islam. So yang ni dululah, kalau kita ada apa-apa kita pergi bagi kat dia, baru pergi bagi kat jiran yang kafir tu, pasal dia ni lagi dekat dengan kita. Tiba-tiba ada lagi sebelah rumah kita tu adik-beradik kita, maka dia ni naik nombor satu. Sebab pertama dia ada hak jiran, yang kedua dia sama Islam dengan kita, yang ketiga dia tu ada tali silaturahim. Macam tu cara susun, macam tu cara kita nak timbang, macam tu cara kita nak ukur. Dia ni dengan aku ni berapa sabit? Bersabit berapa kes? Oh, dia adik-beradik aku, dia Islam, dia jiran. Dia ni dulu. Dah pergi langkau 10 pintu baru pergi bagi. Pasal apa? Geng dia. Ini tak bagus ya. Kan? Nampak? Lepas tu tuan-tuan, disebut lagi dalam, kalau kita tengok ni dalam perbincangan kita ni, dia kata dalam hadis sebut yang mempunyai masalah pula. Dalam adik-beradik tu, katalah kita ada 3 adik-beradik. Dalam 3 adik-beradik tu siapa pula yang paling afdal? Nombor 1 yang paling afdal adik-beradik. Di kalangan adik-beradik tu pula siapa yang paling afdal? Dalam hadis dia kata yang paling afdal adik-beradik. Dalam kalangan adik-beradik tu pula hadis sebut apa? Yang paling afdal yang bermasalah dengan kita. Contoh kita ada 3 adik. Adik A okey, adik B okey, adik C tu yang berbalah, bertelingkah dengan kita. Yang tu afdal kita buat baik berbanding dengan A dengan B tadi yang memang sedia baik dah. Ini bercanggah dengan nafsu kita lah, berlawanan dengan kehendak kita, memang tak kena langsung dengan selera kita lah. Pasal apa? Pasal suruh pergi buat yang tak kena dengan kita, tak masuk angin dengan kita, tapi pergi tinggal yang geng kita, memang tak kena. Tapi nak buat macam mana? Itulah aturan agama. Demikian juga tuan-tuan, ada juga di kalangan sahabat yang kita tengok dia nak wakaf keseluruhan harta dia. Ni dalam kes Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan dia sakit, yang tuan-tuan baca tu, dia Nabi pergi ziarah dia nak bagi semua. Nabi bagi tak? Nabi tak bagi. Dia kata dia ada anak seorang yang perempuan. Nabi kata jangan. Nabi tak bagi, dia bagi wakaf semua harta dia tu. Nabi SAW sebut apa? Nabi kata beri kepada anak ni, anak engkau ni, waris engkau ni, tinggalkan kepada waris engkau ini lebih baik daripada engkau beri pada orang lain. Mengkayakan anak engkau ni lebih baik daripada memberikan pada orang lain. Lebih pada tu nak bagi tak apalah. So ini apa yang disebut di dalam hadis Nabi. Dan sebab itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, kita akan mendapat 2 pahala apabila kita memberi kepada orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita, iaitu yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Apa pengajaran dia tuan-tuan? Pengajaran dia tuan-tuan, di dalam agama seseorang yang ada ilmu
akan tahu membezakan yang mana patut didahulukan, yang mana patut dikemudiankan. Itu tanda orang berilmu. Dia tahu prioriti, dia tahu aulawiyat, dia tahu yang mana didahulukan, yang mana dikemudiankan. Dan ini juga bagus. Pengajaran juga disebut oleh ulama, tanda iman, tanda baiknya iman seseorang itu dilihat dan diukur sejauh mana baiknya dia kepada kaum keluarganya. Tuan-tuan tak tahu saya iman tahun mana? Saya pun tak tahu tuan-tuan iman lagu mana? Iman tak nampak. Iman bukan benda boleh kelih, boleh nampak, tak tahu. Mungkin tuan-tuan iman kuat, mungkin saya lemah. Kita tak tahu, tapi kita boleh nampak. Berdasarkan kepada hadis, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pada ahli keluarganya. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik pada ahli keluarganya. Jadi Nabi SAW kata, nak tengok kesempurnaan iman, nak tengok hebat dan kuatnya iman seseorang itu, tengoklah pada hubungannya di dalam silaturahim dengan keluarganya. Kita tengok macam mana dia layan pak mak dia, macam mana dia layan bini dia, macam mana dia layan adik-beradik dia. Itu tanda lambang iman. Dan tuan-tuan, kita ni kadang-kadang biasalah, hatta sahabat Nabi pun dia ada emosi. Biasa dengar ada cerita hadithul ifk yang kena dekat Aisyah. Kena dekat Aisyah. Ada cerita dia. Sikit kita ambil. Ni menarik ni. Pasal ada kaitan dengan tajuk kita adik-beradik ni, keluarga ni. Bila fitnah kena pada Aisyah, kata Aisyah berzina. Hadisul ifki itu cerita Aisyah dituduh berzina dengan Safwan. Cerita ni munafik yang mula, yang buat bagi jadi tak ketahuan ni. Okey. Tapi dalam kata munafik yang reka cerita ni, yang jahat buat mulut ni, ada orang Islam yang ikut sama, tumpang sekaki. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah tu ada tak? Ada 3-4 orang. Ada 3-4 orang yang tumpang sekaki, bawa mulut pergi cerita, tumpang sebar benda tu. Antaranya Mistah. Siapa dia Mistah ni? Mistah ni kaum kerabat keluarga Abu Bakar, keluarga Aisyah. Dia pergi tumpang sekali cerita ni, bawa mulut ni. Dia tu ahli keluarga orang Islam. Jadi Abu Bakar ni marah. Abu Bakar ni rasa nilah galak dengan sikap Mistah yang pergi tumpang. Hang tu keluarga. Abu Bakar kata, demi Allah, aku tak akan bantu dan beri lagi sedekah, nafkah kepada Mistah. Dia bersumpah dia tak bagi. Allah Ta'ala turun ayat tegur Abu Bakar, jangan ada sikap macam tu. Allah Ta'ala turun ayat tegur Abu Bakar, tak boleh ada perangai tu, marah pada Mistah sampai mengharamkan untuk bantu dan beri nafkah pada dia. Nampak? Sebab Mistah itu Quran tegur kerana ada hubungan kerabat, mengharamkan untuk bantu keluarga. Tapi kalau nak kira, kesalahan dia tu besar. Macam tu juga Hamnah binti Jahsh, dia pun tumpang sekaki. Dia ni Hamnah ni dia beradik dengan Zainab. Zainab ni yang paling lawan dengan Aisyah lah. Tapi Zainab ni isteri Nabi. Depa dua ni bersaing lah. Madu yang bersaing ni Zainab. Kalau baca Zainab ni selalu berlawan dengan Aisyah. Tapi bila Nabi tanya Zainab, hang rasa macam mana cerita ni? Zainab ni dia duk berlawan tau dengan Aisyah. Tiba-tiba jadi benda ni kat Aisyah. Oh, ini bola tanggung. Tapi bila Nabi tanya, hang rasa macam mana? Aku tak kenal Aisyah, melainkan dia orang baik. Peluang duk ada, tapi tengok yang kata orang beriman ni, dia adil, dia insaf. Insaf ni maksudnya dia tak akan buat tak tahuan lah. Dia kata aku kenal Aisyah ni walaupun bersaing, tapi dia memang orang baik. Tapi Hamnah tu, adik-beradik dia tu, dia Zainab binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh. Yang ni sakan. Aisyah kata apa? Allah sayang Zainab, Allah pelihara Zainab. Tapi Hamnah adik-beradik dia
teruk. Nampak? Lebih kurang macam itulah. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang saya nak sebut, berdasarkan pada 3 hadis ni, Nabi SAW telah meletakkan prioriti dan keutamaan. Maka kita sebagai orang Islam patut mengikuti hadis ini dengan menyambung dan mendahulukan orang yang mempunyai silaturahim, pahalanya lebih besar. Lepas tu kita tak payah bagi kakak orang lain ke macam mana. Nanti dulu tuan-tuan dia banyak bab pula. Tapi saya sebut sikit lah, pasal sekali tuan-tuan tak mau bagi apa kat saya dah, pasal tak adik-beradik. Saya kena sebut juga kan, seriau juga, lepas ni tak boleh apa. Okey. Selain daripada faktor dia adik-beradik kita, banyak lagi faktor lain. Contoh, dia ni adik-beradik kita, tapi dia taklah perlu sangat. Yang kawan ni pula bukan adik-beradik, tapi memerlukan. Dia ada benda lain pula nak dihalusi. Kan? Maka dalam keadaan tu, kalau tuan-tuan tanya, dia ni bukan adik-beradik ustaz, tapi dia ni miskin, yang ni pula adik-beradik. Soalan yang paling banyak saya dapat, tuan-tuan tahu dalam pandemik ni apa dia? Yang paling, bukanlah kata banyak sangat, tapi banyak tuan-tuan tahu apa dia? Yang duk telefon tanya ni, ibu bapa telefon tanya, ni yang berkait dengan ni lah. Ibu bapa banyak yang telefon tanya nak bagi zakat pada anak-anak. Tanya pasal apa? Dia tak anak kena buang kerja lah ustaz, menantu pun tak ada kerja apa, dia boleh nak bagi zakat pada anak-anak. Nampak? Dia boleh cek. Anak-anak kita kan banyak yang kena buang kerja apa, tak ada kerja apa semua ni kan, macam-macam duk jadi apa semua ni. Yang tuan-tuan semua ni tak apa, pandemik 10 tahun 20 tahun pun tak berganjak duit kan, harta lah negara. Yang duk bagi tu pun baru dalam negara. Dia baru telefon ni nak tolong anak ni nak bagi zakat ni, pasal apa? Dia tak ada kerja dah ustaz, hutang kata cerok dah. Kita kata boleh bagi, itu yang terbaik. Bagi pada anak kita. Tapi tak nak dengar lagi. Dulu tak dengar lagi yang anak telefon, dia tak bagi zakat kat mak dia, boleh? Tak dengar lagi lah. Tapi saya nak habaknya, kita tengok pula faktor yang kedua dari sudut hajat. Sebab kalau kita bagi kat kawan ni, dia tak berapa hajat sangat, kawan ni lagi berhajat, pahala lebih besar pada orang yang memerlukan ni. Kan? Jadi tuan-tuan boleh timbang lah. Bukanlah satu bab ni saja yang menjadi kayu ukur kita nak bagi tu, banyak lain jugalah. Kan? Okey. Bagi kat kawan ni orang mengaji, bagi kat kawan ni orang tak mengaji, dia cerita lain pula. Bagi kat kawan ni dia orang beriman, bagi kat kawan ni dia tak apa nak beriman, itu cerita lain pula. Kan? Bagi kat kawan ni anak dia 10, bagi kat kawan ni tak ada anak, cerita lain pula. Jadi banyak faktor ya. Ni cuma tajuk kita pagi ni, pasal apa Nabi suruh dahulukan orang yang ada silaturahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.